Hai guys, so sebelum korang tonton video kali ni, so aku nak roger sikit korang. Video kali ni disponsor oleh M Trading. So M Trading ni salah satu broker yang ada di Malaysia yang menyediakan kat korang instrumen untuk korang trade currency, cryptocurrency, indices and commodities. Okay, termasuk metal apa semualah. So M Trading ni kenapa aku pilih M Trading, kenapa aku pilih nak partnership dengan M Trading sebab M Trading ni menawarkan kepada klien dia, okay, very very good support. Okay, maksudnya kalau korang ada masalah dengan account korang, korang boleh terus direct contact dengan account manager and masalah tu boleh selesai dengan masa yang singkat lah. And, contohnya masalah nak depo ke, masalah nak withdraw ke, selalunya akan ada dengan broker-broker ni masalah nak withdraw lah broker-broker lain. Tapi dengan M-Trading tak ada lagi lah masalah withdraw. Tapi kalau ada pun masalah, korang boleh contact terus account manager. Tu first yang aku suka. And then second, dia punya promotion untuk siapa-siapa yang baru nak start trade guna M-Trading ni, di mana dia bagi kat korang, sekejap aku... ni 200% extra bonus on your first deposit. Maksudnya 200% bonus dalam first deposit korang. Maksudnya kalau korang deposit $100, okay, M Trading akan bagi korang $200. Okay, $200 extra masuk dalam trading account korang. So account korang dah ada $300 untuk korang start trade. Okay, ni first time aku jumpa broker yang bagi 200% extra bonus. And then bonus ni korang boleh withdraw. Ni yang paling best lah. With bonus ni korang boleh withdraw apabila korang dah lengkapkan task yang dia bagi, which is task dia bagi korang untuk trade berapa lot yang dia yang requirement dia lah. Contohnya 70 lot ke, korang kena trade cukup 70 lot, korang boleh withdraw sekali dengan bonus tersebut. So kalau korang kata korang trade, korang dah profit tapi korang tak siapkan lagi task, kalau korang dah withdraw profit korang, bonus tu takkan hilang. Bonus tu akan kekal dalam akaun korang, kalau tak silap aku 180 hari daripada start korang dapat bonus tu. So korang boleh withdraw banyak kali pun bonus tu takkan hilang. Tu yang bestnya dengan bonus M Trading ni. And then bonus ni support margin so memang terbaik pada trader-trader yang ada modal yang kecil tapi nak rasa trade account yang besar. Korang boleh ambil 200% extra bonus ni. And then korang juga akan dapat, okay, korang juga akan dapat $1 rebate kalau korang open satu lot. Okay, which is korang trade 1.0, okay, korang open katakan buy Euro USD 1.0 and then M Trading akan bagi kat korang $1 lah. Kalau hari tu korang buka 10 lot, korang akan dapat $10. So setiap lot yang korang buka, korang akan dapat $1 lah. Okay, $1 per lot. So and then kalau siapa yang register guna, korang boleh register guna link di description, and then korang akan dapat lebih banyak benefit lah, which is Mas Trader akan bagi korang benefit tambahan. Contohnya kita akan guide korang cara untuk trade dengan lebih padu. Okay, kita akan bagi korang e-video, group coaching yang lepas-lepas, and then kita akan bagi korang satu group support untuk kita berbincang tentang trading. And then in future kita orang dalam planning nak buat live trade. So kalau siapa yang tak ada lagi account M Trading, korang boleh register guna link di description, okay? And then Roger aku untuk masuk group support. Okay, itu saja untuk sponsor kali ni. Okay, Assalamualaikum geng. So hari ni saya akan share dengan korang, okay, saya akan ajar korang, saya akan share dengan korang salah satu benda basic yang trader perlu tahu. Okay, trader newbie perlu tahu, which is basic market movement. Basic market movement according to Dow theory. So Dow theory ni apa? Dow theory ni salah satu teori yang dah lama ada, okay, yang dah lama trader gunakan. Okay, dia daripada sejak 19 even late 18 pun trader dah gunakan. Okay, trader di overseas dah gunakan Dow theory ni. So Dow theory ni apa? Okay, Dow theory ni
mengajar kita, mengajar kita cara nak kenali trend, uptrend, downtrend, nak mengenali ranging ataupun sideways. So itu dua teori. So sebab itulah dua teori ni dia amat berkait rapat dengan basic market movement. So market movement tu dia ada tiga je. Dia ada tiga je, which is uptrend, downtrend and sideways. Itu je. Sepanjang korang trade, korang akan nampak itu saja. Sideways, uptrend, ranging dan downtrend. Which is sideways and ranging tu benda yang sama lah. So kita pergi ke yang ni apa yang korang nampak sekarang ni slide original yang saya gunakan untuk group coaching. Group coaching saya bayar, saya menggunakan slide yang sama lah. Saya just recycle saja. So hari ni kita akan go through to basic market movement. And then trend reversal lah. Dua-dua tu dah ada dalam dua teori. Kita takkan go kepada trading session. Untuk trading session video yang seterusnya. So saya akan ajar korang apa itu dua teori, cara nak kenal trend, and then macam mana korang nak manipulate apa yang korang belajar ni untuk create satu teknik yang boleh korang trade. Which is akan memberi korang signal ataupun chance untuk korang entry. Just menggunakan dua teori. So teknik ni amat simple, amat sesuai untuk newbie. So newbie mesti tahu benda ni. So siapa yang nak berada dalam bidang forex, dia kena tahu tentang benda ni. So let's go to the first slide. First slide basic market movement, which kita akan belajar uptrend. Uptrend itself, yang mana saya kata tadi, market kita ada tiga benda saja. Pergerakan basic market movement ni, uptrend, downtrend and sideways. So ingatlah benda tu. So uptrend ni apa yang kita ada. So ni actually kena ubah sikit. Actually ni high dan low saja. High dan low. So saya ubah sikit. So kita ada high, low, higher high dengan lower low. So korang kena pasti. Apa itu high, apa itu low, apa itu higher high, apa itu higher low. So apabila market start bergerak, contohnya dia bergerak ke atas. Dalam case uptrend ni dia bergerak ke atas. Daripada point dia mula bergerak hingga point akhir dia bergerak. Point dia mula bergerak tu kita kenali dia ataupun kita kategorikan dia sebagai low. And then apabila dia sampai ke satu titik di atas, kita namakan titik tersebut sebagai high. So kita ada low and high. Kemudian market akan pull back ataupun retrace. So bila market pull back, retrace sampai at certain point di tengah-tengah antara low and high, di situ kita panggil sebagai higher low, di mana high yang tinggi. Faham sebab tu kita panggil dia sebagai higher low, high yang tinggi. Di mana high ni, di mana low ni tak dapat memecahkan low sebelum. Kat situ kita panggil dia, point dia sebagai higher low. Kemudian price sambung kembali naik ke atas and then breakout. Korang nampak line purple ni, ini menunjukkan paras harga high sebelum. So apabila price naik, terus naik dan pecah, paras harga high sebelum, di situ situation dia telah menjadi satu, price telah membuat new high. Di mana new high tu kita bagi nama sebagai higher high, di mana high yang paling tinggi. Sebab apa? Sebab dia dah breakout ataupun dia telah memecahkan high yang sebelum. So bila price berhenti, price retrace ataupun price pull back, kat situ kita label dia sebagai higher high. So bila price pull back, kat situ point dia pull back tu kita panggil dia sebagai higher low, sama macam sebelum ni, di mana low yang tak dapat memecahkan low sebelum. So kat sini dia previous low and then ni current low, di mana current low ni tak dapat memecahkan previous low. Kat situ kita panggil dia sebagai higher low. So kemudian price sambung kembali kenaikan, breakout price sebelum, kemudian create higher high. So macam mana kalau price tu turun? Macam mana kalau dia turun and then dia break low sebelum? So yang tu sekejap lagi kita akan belajar dekat trend changing lah. Iaitu trend reversal lah. Kat situ sekejap lagi ada di mana low akan memecahkan low sebelum. So dalam uptrend ni, low dia tidak akan memecah low sebelum. So itu antara prinsip-prinsip uptrend lah. Di mana prinsip uptrend, first kita kena tahu price sentiasa buat new high. Dia sentiasa buat higher high. And then price tidak akan memecah
low sebelum, which is setiap kali dia buat low, low tersebut mestilah higher low. Di mana kalau kita tak tahu benda tu higher low atau bukan higher low, kita kena tengok low sebelum. Dia telah di break oleh current low ataupun tidak. Kalau dia tidak di break oleh low semasa, itu kita kena sebagai higher low. So dia masih dalam mood uptrend. Okay, itu yang korang kena tahu tentang uptrend. Okay, next kita akan pergi ke downtrend. So, downtrend ni ataupun kita panggil dia sebagai bearish. Okay, uptrend tadi adalah bullish. Okay, nama lain dia. Okay, downtrend is bearish. Okay, bull and bear. So, bull and bear ni istilah financial punya istilah lah. Okay, so downtrend ni, okay, di mana downtrend ni dia ada beberapa ciri. Okay, kita ada lower low, lower high. So kat sini pun salah. Okay, actually dia high and low. So saya tak tulis sini. So H ni untuk high, stand for high. L ni stand for low. LH stand for lower high. LL stand for lower low. Okay, so macam biasa, apabila price memulakan pergerakan, okay, daripada satu titik ke satu titik, dalam kes ni daripada titik atas ke titik bawah, okay, titik atas kita panggil nama dia sebagai high, and then dia sampai ke bawah, okay, titik bawah tu kita panggil dia sebagai low, and then price pull back naik ke atas. Okay, so titik dia berhenti tu, okay, titik terakhir dia pull back tu kita bagi nama dia, okay, kita beri dia nama ataupun kita label dia sebagai lower high. Okay, di mana high yang rendah. Itu maksud dia lower high, high yang rendah. Sebab apa kita panggil dia high yang rendah? Kalau tengok high yang sebelum ni, dia tinggi daripada high yang semasa ni kan. Sebab tu kita panggil high yang semasa ni lower high. Kemudian lepas dia create lower high, dia akan turun lagi. Okay, price akan continue turun. Okay, dia akan turun. Suddenly dia pecah price level sebelum, which is lower, bukan lower lah, which is low sebelum. Okay, kalau tengok ni paras harga low sebelum, price telah pun pecahkan. So bila dalam case price pecahkan low sebelum, kat situ kita panggil dia sebagai lower low ataupun new low. New low telah di-create. Okay, apabila new low telah di-create ni, dia menunjukkan bahawa downtrend sedang berlaku. Okay, itu cara kita baca pergerakan price. So kalau kita tengok kat sini dia turun and at a certain point dia berhenti and then dia retrace. So tempat dia berhenti tu, lepas dia memecahkan low sebelum, lepas dia breakout low sebelum, kat situ kita panggil dia sebagai lower low ataupun new low. Okay, lower low tu low yang paling low lah. Okay, harga rendah yang terendah. Faham kan? Okay, dia telah memecahkan harga terendah sebelum dan membuat harga terendah yang baharu. Kemudian price retrace naik ke atas sampai at certain point dia berhenti and then dia sambung turun. Dekat tempat dia berhenti tu kita panggil dia sebagai lower high. Di mana high yang rendah. Okay, dia tidak dapat memecahkan high sebelum. Di situ kita panggil dia sebagai lower high. Kemudian dia turun, dia breakout lagi low sebelum and then create lagi lower low. So nanti mesti ada yang tanya, akan ada berapa banyak kali lower low akan dia buat? Akan ada berapa banyak kali lower high yang dia buat semasa downtrend ni? So benda tu infinity. Okay, benda tu dia terpulang pada market. Boleh buat sebanyak mana pun yang dia nak buat. Kita punya job adalah untuk, kita punya tugas adalah untuk kita baca price tu tengah buat apa sekarang. So bila dia tengah buat low, kita akan follow lah untuk sell apa semua tu. Okay, kalau pada siapa yang nak bertanya akan ada berapa banyak lower low apa semua, saya tak boleh jawab lah. Tu sebab apa? Sebab benda tu dia terpulang pada market. Kecuali bila kita dah ke depan nanti, bila kita dah advance sikit, kita akan belajar tentang elliott wave. So elliott wave tu kita akan kira lah akan ada berapa banyak lagi lower low akan di-create and then sebelum price change untuk buat high high. Itu dalam very advanced. Okay, so yang ni hanya basic saja. Korang just kena pasti dulu lower high, high low, higher low. Itu je korang kena pasti dulu. Okay, dengan benda ni saja. Okay, benda ni very basic, semua trader kena tahu. Kalau tak tahu benda ni, okay, percayalah korang tak dapat nak baca price tu dengan betul. Korang just cakap price ni turun lagi, downtrend. Okay, tapi korang tak tahu kat mana high, kat mana low, betul ke tu downtrend, tatah itu sideways ataupun itu hanya downtrend yang minor. Tapi apabila korang pandai baca benda macam ni, okay, korang akan dapat kena pastilah trend semasa tu macam mana, major trend tu macam mana, minor trend tu macam mana. Okay, so ini untuk downtrend.
So, market movement yang terakhir adalah sideways ataupun ranging. So, apa itu sideways? Apa itu ranging? So, secara basicnya sideways atau ranging ni price bergerak dalam satu range harga. Okay. Range harga yang orang kata apa, selari lah. Ataupun kalau bahasa orang lama, price tu ting-tong. Okay. Kau tengok ni, dia ting-tong dekat satu tempat saja. Okay. Dia naik, turun. Tapi dalam bentuk yang selari ataupun mendatar. So, dekat apa yang kita dapat tengok dekat sideways ataupun ranging ni. Kalau kita tengok dekat sideways atau ranging ni, dia punya high adalah di level yang sama ataupun dan dia punya low di level yang sama juga. Okay, which is level dia lebih kurang. Okay, dia tak ada menunjuk arah menaik ataupun dia tak ada tunjuk arah yang menurun. Okay, price dia bergerak selari je. Okay, itu adalah sideways. So, sideways ni dia sering juga berlaku. So, korang kena pandai lah untuk mengenal pasti sama itu uptrend, downtrend ataupun sideways. So, sideways ni, cara nak trade sideways pun ada cara dia. Okay, which is kita akan buy kat low and then exit and then sell balik. And then buy, sell. Macam tu pun boleh. Itu salah satu cara lah. Okay. Itu untuk cara ranging. So, kita dah belajar uptrend, downtrend and sideways. So, yang ni video part pertama Okay, nanti korang kena tunggu part kedua. Okay, part kedua saya akan ajar cara nak manipulate. Okay, cara untuk korang manipulasi ilmu ni. Korang dah belajar cara nak kena pasti uptrend, downtrend, sideways. And then, sekejap lagi kita akan belajar trend reversal. So, apabila dengan ilmu-ilmu ni, kita akan manipulate dia menjadi satu teknik. Okay, teknik untuk produce satu entry chance untuk kita. Ataupun signal untuk kita. Okay, jangan ingat kita baca high dan low ni kita tak ada apa-apa manfaat. Actually, kita boleh create satu teknik. Nak tahu teknik tu macam mana? Korang kena tengok part yang kedua. So, ini part pertama, saya just jelaskan Dow Theory ni. Okay, saya just ajar korang apa itu Dow Theory. And then cara nak kenal trend and trend reversal. Okay geng, subtopik yang kedua, subchapter yang kedua, which is lepas kita kena pasti downtrend, uptrend and ranging, kita kena kenal juga trend reversal. Apa itu trend reversal? Trend reversal di mana apabila price tu dia uptrend and then dia punya kekuatan untuk uptrend telah habis, dia akan turun lah pula. Which is kalau turun, downtrend akan terjadilah. Okay. So, apabila dia uptrend ke downtrend, okay, di tempat perubahan tu, kita panggil dia sebagai trend reversal. So, kita nak spotkan tempat-tempat yang berlakunya trend reversal. Okay, so, apa kelebihan bila kita dapat spot tempat-tempat trend reversal ni? So, kita dapat satu chance untuk entry, which is apabila uptrend, price nak reverse ke downtrend, okay, kita dapat peluang untuk kita entry sell kat situ. Kalau entry sell tu, kalau secara logik kita akan dapat entry pucuk lah. Okay. Apabila kita dapat entry di akhir trend uptrend. Which is trend uptrend tu nak habis, kita entry and then downtrend berlaku. So kita dapatlah entry pucuk kat situ. So first kita akan read uptrend to downtrend. Which is apabila uptrend berlaku and then dia nak berubah ke downtrend. So selepas ni kita akan belajar cara pula downtrend to uptrend. Apabila downtrend dah habis, uptrend pula nak berlaku. Okay. So first, uptrend to downtrend. So macam biasa kita ada warna biru ni. Okay, rajah warna biru ni menunjukkan situasi uptrend. So warna merah ni menunjukkan situasi downtrend. So macam biasa di uptrend kita ada higher high, higher low, higher high, higher low. Di sini actually ni adalah high. Okay. So di sini low. So kita ada high, higher low, higher high, higher low and then higher high. Suddenly price turun, dia memecahkan higher low. Macam saya cakap tadi, prinsip uptrend, okay, dia ada beberapa prinsip, which is price akan sentiasa create higher high and then yang kedua, price tidak akan membuat lower low ataupun price kalau buat low tu dia hanya membuat higher low. So apabila price membuat lower low, dia telah memecahkan prinsip uptrend. So kalau korang tengok ni, price break low sebelum, which is higher low sebelum, and then membuat satu low yang baru. So dalam keadaan ni ataupun case ni kita panggil sebagai new low create. New low created ataupun satu lower low yang telah berlaku, telah dicipta. Okay, price telah memecahkan low sebelum and then membuat low yang baru. Okay, which is lower low. So apabila
price dah break low sebelum and then buat low yang terbaru, so kat situ kita dapat sign ataupun kita dapat satu signal bahawa uptrend dah habis. Bila dia break je, create lower low, uptrend dah habis. Okay, mark my word, break higher low, uptrend telah habis. Kalau dia break, dia create lower low, uptrend dah habis. So apabila price retrace balik, okay, buat higher high, lower high and then turun lagi, memecahkan lower low, dia buat lagi satu lower low yang baru. So kat situ kita dah ada solid confirmation bahawa downtrend telah berlaku. So kalau ada position sell, boleh tutup, boleh close. Kita get ready untuk, bukan position sell, sorry. Kalau ada position buy, boleh tutup, boleh close, okay, boleh take profit, okay, and then get ready untuk execute position untuk sell pula. Okay, so inilah yang selalu korang akan spot kalau uptrend to downtrend, trend reversal punya situation. Okay, which is tengah dia buat higher high, suddenly dia turun, create lower low. So benda ni akan selalu jadi, and then dia ada beberapa case di mana kita ada kenali dia sebagai fall breakout ataupun fake out. Fake breakout, which is di mana fake breakout ni, okay, price dia pecah low sebelum, and then kat situ kita dah dapat sign bahawa downtrend nak berlaku. Tapi suddenly apabila dia tengah membuat lower high tu, actually dia tak buat lower high, dia pecah tanda harga high sebelum dan create satu higher high yang baru atas ni. So kat situ, tempat yang membuat lower low ni kita panggil dia sebagai fake out ataupun fake breakout. So kat situ dia ada satu yang kita panggil sebagai fake trend reversal. Fake trend reversal, di mana dia trend reversal yang palsu. Dia tak jadi pun trend reversal. Tak jadi pun pertukaran trend antara uptrend ke downtrend. So tapi trend reversal ni kalau kita dapat spot, kalau kita dah sell and then kita dapat spot bahawa tu adalah fake trend reversal, kita kena cut loss lah. Okay, better untuk kita cut loss. Okay, tu tak apa, tu dalam part kedua. Okay, saya akan ajar SOP untuk entry based on dua teori sahaja. Okay, tu part kedua. Okay, part pertama ni kita just belajar dulu dia punya secara asas teori and technical dia. Okay, technical for entry untuk part kedua. So downtrend, okay, seterusnya adalah downtrend to uptrend, which is trend semasa tengah downtrend. So sampai satu masa dia nak bertukar ke uptrend pula. So apa ciri-ciri yang berlaku kat situ? So kalau kita ambil terus kat sini, lower low, lower high, and then dia create lower low. Sepatutnya apabila dia naik tu, dia just create lower high. Tetapi tidak, dia pecah high sebelum and then dia create higher high yang baru. So bila dia create higher high yang baru, so kat situ kita tahu bahawa downtrend telah tamat. Uptrend pula yang nak menguasai market. Okay, buyer pula mula masuk. Okay, tu istilah yang lebih tepat lah. So kat situ apa yang kita tahu bahawa prinsip-prinsip untuk downtrend pula, okay, di mana price sentiasa create new low ataupun lower low, and then apabila price pullback tu dia takkan create higher high. Okay, dia just create lower high sahaja, which is dia tak akan break high yang sebelum. So kat sini nampak dia telah break high sebelum. So kat situ dia dah bagi satu signal kepada kita bahawa uptrend nak berlaku. So bila dia pull back, dia create lower high, and then dia naik, dia create new high, which is higher high yang baru. So downtrend to uptrend dia ada juga fake trend reversal, which is apabila dia naik, apabila dia meroket naik ke atas, dia create higher high. Kemudian apabila dia nak create higher low tu, dia tak create higher low actually. Actually dia tak create higher low. Dia turun lagi, and then dia break low sebelum, and then dia buat lower low yang baru. So kat situ kita dapat kesan bahawa ini bukanlah trend reversal. Ini adalah fake trend reversal. So kalau kita dah ada entry buy kat situ pada awal-awal lagi, tolong exit. Tolong cut loss. Okay. So ini saja, okay, bab dua teori, which is kita dah belajar tadi uptrend, downtrend, sideways, and then uptrend,
to downtrend, downtrend to uptrend. Di mana dua last tu adalah trend reversal punya topik. Okay. So ini saja untuk Dow teori. So nantikan part kedua cara untuk entry menggunakan Dow teori. So thanks guys.